Assalamualaikum rakan-rakan. Nama saya Nur Amirah Hani binti Ahmad Fuad. Hari ini saya akan menerangkan penghayatan akhlak dan sunnah Rasulullah. Assalamualaikum Hanim. Awak tahu apakah yang dimaksudkan dengan akhlak dan sunnah? Waalaikumsalam Amira. Tak. Boleh awak jelaskan? Mestilah boleh. Pertama sekali, saya akan jelaskan akhlak dari segi bahasa. Akhlak berasal dari perkataan al-khuluq. Dari segi bahasa, al-khuluq bererti tabiat atau tingkah laku. Seterusnya, pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Menurut hadis, An-Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khulqan, yang bermaksud dari Abu Hurairah ia berkata, kaum mukminin yang paling baik ialah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Wah, seronoknya. Apa yang seronok sangat ni, Hanim? Yeay, saya dah faham dengan apakah yang dimaksudkan dengan akhlak dan sunnah. Terima kasih Amira. Sama-sama Hanim. Hanim, awak nak tahu dengan lebih lanjut tak berkaitan penghayatan akhlak dan sunnah Rasulullah dalam kehidupan harian? Mestilah nak. Saya mahu membuat catatan agar tidak lupa. Hehe. Antara akhlak atau sifat Rasulullah ialah baginda amat mementingkan musyawarah dengan para sahabat bagi membincangkan sesuatu isu dan juga untuk mencapai kata sepakat dalam sesuatu hal. Baginda juga merupakan orang yang menghormati pendapat yang dilontarkan oleh sahabat maupun orang lain. Contoh peristiwa adalah ketika Perang Khandaq, di mana pendapat Salman Al-Farisi diterima sebagai strategi menghadapi pihak musuh, iaitu dengan menggali parit di bahagian utara Madinah. Assalamualaikum Amirul. Wah, sibuknya awak. Waalaikumsalam. Amir rupanya. Sudah lama saya tidak berjumpa dengan awak Amirul. Maklumlah masing-masing sibuk. Oh, adakah awak dalam keadaan baik-baik sahaja? Alhamdulillah Amir, saya baik-baik sahaja. Selamat sejahtera Puan Sherry. Selamat sejahtera Amir dan Amirul. Marilah kita mulakan mesyuarat kita pada hari ini. Baiklah Puan. Bolehkah anda memberikan beberapa contoh berkaitan akhlak dan sifat Rasulullah yang dipraktikkan berdasarkan video sebentar tadi? Boleh. Antara sifat dan contoh yang dipraktikkan ialah memberi dan menjawab salam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman, dan tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Salah satu bentuk kecintaan adalah melebas salam antara sesama Muslim. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua ialah berkelakuan baik dalam bersahabat. Dalam bersahabat, Baginda SAW sentiasa berbicara dengan lemah lembut, tidak pernah berkasar. Baginda akan tersenyum jika sahabat yang tersenyum. Baginda juga selalu menanyakan keadaan sahabat-sahabatnya. Dan yang terakhir sekali ialah melayani setiap orang dengan baik. Rasulullah SAW tidak memilih kedudukan dalam melayani sesiapa pun. Setiap orang dilayani dengan baik walaupun dari golongan hamba sahaya. Assalamualaikum Amira. Tak sangka kita berjumpa di kafe ini. Waalaikumsalam Hanim. Amira, boleh awak ceritakan lagi tak berkaitan akhlak Nabi Muhammad SAW? Saya sangat suka untuk mendengarnya. Mestilah boleh. Untuk pengetahuan awak, Nabi Muhammad SAW mempunyai 4 sifat terpuji, iaitu sidik benar, tabligh menyampaikan, patonah bijaksana dan amanah yang bererti jujur. Amanah bererti dapat dipercayai. Nabi dan Rasul dapat dipercayai baik perkataan maupun perilakunya. Amanah juga bererti bahawa Nabi dan Rasul memegang tanggungjawab terhadap semua tugas, melaksanakan perintah dan juga menepati janji. Menurut hadis, tidaklah Nabi Muhammad SAW berkhutbah kepada kami, melainkan beliau bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Buah, murah sahaja. Wah, ada peniaga jual buah, nak belilah. Adik, buah mangga berapa sekilo? Sekilo RM8. Akak nak beli sekilo? Jap kak, saya timbang dulu.
Nah Kak, mangga sekilo RM8. Terima kasih, saya jual ya. Sama-sama, akak beli. Sebagai peniaga yang amanah, saya tidak berbohong. Saya juga memberitahu keadaan sebenar barangan yang hendak dijual. Saya tidak melakukan riba, iaitu tidak menipu ketika menimbang barangan. Saya juga memberikan baki yang tepat kepada pembeli. Saya melakukan akad jual beli dengan si pembeli. Oh, sambil makan begini, teringat pula sunnah Rasulullah ketika makan. Kawan-kawan nak tahu? Pertama sekali, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW telah bersabda kepada seorang kanak-kanak yang makan di samping baginda. Maksudnya, wahai kanak-kanak, sebutlah nama Allah. Dan yang kedua, makan makanan yang mengiringi, iaitu makanan yang terdekat. Nabi SAW bersabda, maksudnya, dan makanlah dengan memulakan makan makanan yang mengiringi engkau. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir sekali, sesudah makan, menjilat pikan dan jari. Menurut hadis riwayat Muslim, sabda Nabi Muhammad SAW, sungguh kamu tidaklah mengetahui bahagian manakah makanan kamu yang mengandungi keberkatan. Ma naqasat sadaqatin min mali wa ma zadallahu abadan bi afi illa izza. Maksudnya, tidak akan berkurang harta dengan sedekah dan seseorang hamba yang pemaaf, pasti akan Allah tambahkan kemuliaan baginya. Riwayat Muslim. Sedekah juga merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Antara kelebihan bersedekah ialah ia mampu untuk menghapuskan dosa. Sedekah itu menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Riwayat At-Tirmizi. Kelebihan kedua, sedekah mampu menjadi penawar atau ubat kepada penyakit. Bentengi hartamu dengan zakat, ubati penyakitmu dengan bersedekah, dan hadapi ujianmu dengan doa. Riwayat At-Tabrani. Dan yang terakhir sekali, sedekah mampu untuk menjauhkan diri dari api neraka. Riwayat Ahmad. Jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji